Assalamualaikum. Hai, anda sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, dan sekarang ini untuk program Bersama Ikon, saya berada di Sekolah Sukan Bukit Jalil untuk kita bersama Ikon yang juga merupakan legenda perejam negara dalam sukan sepak takraw. Beliau membantu negara untuk meraih pingat emas di Sukan SEA Filipina 2005. Nampak tak? Dekat belakang ni ada jaring, sekali dia rejam, habis musuh. Bersama Ikon Putra Gani. Saya Muhammad Putra bin Abdul Ghani. Saya bekas pemain sepak takraw negara untuk sukan sepak takraw dan saya adalah anak yang keempat dan sekarang ini saya bertugas di Institut Pendidikan Guru Datuk Razali Ismail. Dan sebelum saya berkhidmat di Institut Pendidikan Guru, saya sebagai jurulatih penuh masa di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Sebelum saya bermain sepak takraw, saya memang meminati sukan bola sepak dan sebenarnya sebelum saya meminati sukan sepak takraw, saya banyak mengikuti ayah saya ke tempat latihan sepak takraw di Ibu Pejabat Polis Kuala Terengganu sebelum itu, dan sehinggalah saya mewakili negeri di peringkat MSSM pada umur saya 12 tahun 1991. Okey, penlibatan awal saya bermula pada bawah umur 12 tahun, iaitu pada umur 10 tahun saya telah berjinak-jinak dengan sukan sepak takraw dengan mengikuti ayah saya juga sebagai jurulatih negeri Terengganu ketika itu. Bukan saja ayah saya sebagai jurulatih negeri Terengganu ketika itu, bukan saja negeri Terengganu tetapi mewakili PDRM, ayah saya sebenarnya sebagai jurulatih, tetapi bukan saya saja sebagai pemain, abang saya juga, Firdaus bin Abdul Ghani, yang terlebih dahulu mewakili negara sebelum itu, di mana posisi beliau adalah sebagai apit kanan juga, dan beliau juga pernah bermain di kejohanan SEA Games pada tahun 2001. Ketika itu beliau adalah sebagai pemain utama dan juga menyumbang kemenangan ketika kedudukan 1-1 pertemuan di antara Malaysia dan juga Thailand. Penglibatan awal saya sebenarnya ketika saya meminati sukan sepak takraw, saya bersama dengan abang saya ketika itu untuk belajar roll spike. Antara satu kemahiran yang penting sebagai apit kanan, mestilah mempunyai kelebihan untuk melakukan iaitu roll spike ataupun satu akrobatik untuk tendangan mematikan bola dalam posisi permainan sepak takraw. Jadi ketika kecil abang saya mengajak saya bermain sepak takraw. Ketika itu ada satu kawasan yang sebenarnya luas yang sesuai untuk permainan sepak takraw dan beliau mengajak saya untuk mencuba dalam roll spike itu. Kami gantung bola dan mencubanya sekali dua, memang agak agresif dari segi untuk teknikal sepak takraw kerana dada saya terhempas ke tanah. Tapi sedikit demi sedikit itu adalah peluang saya sebenarnya untuk mendalami roll spike ketika itu, yang mana belum lagi pelajar-pelajar lain yang meminati sukan sepak takraw belum mahir lagi. Ini peluang kepada saya. Dari penglibatan awal sebenarnya tidak meminati, tetapi apabila saya menguasai satu teknikal yang baik, roll spike, sebenarnya saya telah berjaya menguasai dan memenangi satu kejohanan di Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Ketika itu pada tahun umur saya 15 tahun, 1996, dan menjuarai johan bawah 15 tahun, dan saya terpilih untuk ke Sekolah Sukan Bukit Jalil. Dan disitulah bermulanya era saya bermain sepak takraw. Sedikit demi sedikit saya mewakili daerah, negeri dan juga kebangsaan, sehinggalah saya mewakili Terengganu pada umur 15 tahun dan juga mewakili Sekolah Sukan Bukit Jalil pada umur 18 tahun, sehinggalah saya mewakili negara di peringkat Asian School Game pada tahun 1998 dan juga 1999. Rentetan daripada saya mewakili
Asian School Game ketika itu saya dipilih untuk memasuki pasukan negara pada tahun 1999, iaitu ketika itu Gemilang 2001 dalam program tersebut. Dan juga saya sebenarnya berada di dalam perkhidmatan perguruan ketika itu. Walau bagaimanapun, saya tetap mewakili negara bermula era 2003 di Hanoi. Ketika itu membawa pulang pingat perak untuk acara berpasukan. Sebab itu pencapaian terbaik saya pada tahun 2005 itu saya menggondol pingat emas dalam acara regu di Filipina. Selepas itu saya mewakili negara juga di Sukan Asia pada tahun 2006 di Guangzhou, di Doha sebenarnya, dan selepas itu pada tahun 2010 di Guangzhou, China, dan menggondol pingat perak. Itulah sedikit sebanyak penglibatan saya di peringkat kanak-kanak sehinggalah saya mewakili negara yang terakhir pada tahun 2010. Yang banyak memberi dorongan kepada saya dalam sukan sepak takraw adalah ayah saya sendiri, Encik Abdul Ghani bin Abdullah, yang banyak sentiasa memberikan nasihat serta dorongan daripada awal penglibatan saya sebagai pemain sehinggalah saya mewakili negara. Termasuklah guru-guru yang banyak melatih saya di peringkat bawah umur sehingga bawah 15 tahun. Antaranya Cikgu Ramli, Cikgu Zakaria, Cikgu Yusri di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan ramai lagi guru-guru yang banyak membentuk kepribadian saya bukan saja dalam kehidupan, dalam sukan sepak takraw sehinggalah saya berjaya menggapai pencapaian terbaik. Okey, sebenarnya ikon saya dalam sepak takraw ramai sebenarnya. Antaranya Iskandar Arsyad, Rehan Muhammad Din, Syahri Hashim, itu adalah apit kanan terbaik negara ketika dahulu yang merupakan saya kira menjadi idola saya. Di samping itu Ismail Ahmad, antara yang saya ikuti perkembangan mereka. Dan mereka menjadi contoh dan idola kepada saya untuk saya terus menggapai. Ketika itu saya berumur 16-17 tahun dan saya ingin mahu menjadi seperti mereka. Dan apabila saya meletakkan idola dalam diri saya ataupun mereka yang sangat hebat dalam sepak takraw, itulah yang menjadikan saya satu kekuatan, motivasi kepada saya, kerana mereka inilah sebenarnya yang memberikan saya satu dorongan yang sangat kuat. Ketika saya bersama mereka, banyak sebenarnya nasihat yang mereka berikan kepada saya. Sebagai contohnya Iskandar Arsyad yang merupakan jurulatih saya ketika SEA Games di Filipina pada tahun 2005. Beliaulah yang banyak mengajar saya tentang teknikal sebagai seorang apit kanan. Antaranya yang kita ketahui bahawa Iskandar Arsyad mempunyai kelebihan dari segi blocking dan pukulan deras. Jadi antaranya beliau mengingatkan saya supaya membaca kelebihan dan kelemahan apabila melakukan rejaman ketika di dalam gelanggang. Bukan itu saja, saya juga bersama dengan Rehan Makdin yang sebelum ini memang sangat terkenal, mempunyai satu pencapaian sangat baik iaitu di peringkat antarabangsa 2 pingat emas di Sukan Beijing pada tahun 1990. Antara nasihat beliau yang banyak menasihati saya supaya lebih bekerja keras dan juga training latihan lebih masa daripada yang lain ataupun pemain-pemain lain. Itu yang membuatkan saya masih segar dalam ingatan saya supaya saya akan menjadi satu pemain yang luar biasa sebenarnya dalam sukan sepak takraw. Sedikit sebanyak saya bersama pemain-pemain senior selain daripada Rehan dan juga Iskandar. Antaranya juga saya pernah bertemu ramah dengan Syahri Hashim, bercerita tentang pengalaman beliau dalam sukan sepak takraw, iaitu tentang kelebihan beliau dalam sebagai kapten dalam pasukan sebenarnya. Bukan satu perkara yang mudah kerana saya juga kapten dalam sukan sepak takraw pada tahun 2003 sehingga 2010. Itu yang memberikan satu kekuatan kepada saya untuk menjaga tim, untuk juga sebagai memacu tim ke arah pencapaian yang baik. Di samping itu juga saya tidak lupa kepada Rosli Abdul Rahman, antara jurulatih yang saya kagumi, yang membawa saya ke pentas antarabangsa sebenarnya, supaya saya menjadi seorang pemain yang dapat menyaingi pemain-pemain seperti negara Thailand, Korea, Indonesia dan sebagainya. Beliau juga banyak memberikan tip-tip yang saya kira beliau sebagai seorang apit kiri
sebenarnya, dan juga macam mana connection, komunikasi yang perlu lebih penting antara apik kiri dan juga apik kanan yang perlu wujud. Bagaimana untuk saya create mengelirukan pihak lawan dengan membaca kelebihan ataupun kelemahan pihak lawan. Di situlah sebenarnya Rosli Abdul Rahman yang banyak membantu saya antara pemain-pemain senior ketika itu dan juga sehingga kini masih lagi kita berhubung untuk kemajuan prestasi sepak takraw. Saya sebenarnya adalah pemegang diploma perguruan sebelum itu, dan selepas saya berkecimpung dalam sepak takraw, saya juga menyambung dalam ijazah pembelajaran sekolah rendah dalam jurusan pendidikan jasmani dan seni, dan sekarang ini saya baru habis untuk sarjana dalam pendidikan sains sukan. InsyaAllah pada bulan 10 ini saya akan sambung untuk peringkat PhD sebenarnya. Okey, penglibatan awal iaitu posisi saya dulu sebenarnya adalah sebagai seorang tekong. Dan ketika umur saya 12 tahun, ada 2 orang guru yang sebenarnya mencadangkan saya berubah kepada apit kanan. Jadi ketika saya sebagai seorang tekong, Cikgu Kamarudin dan juga Cikgu Ramli mencadangkan saya dengan kelebihan dan juga teknikal yang saya ada ketika itu untuk saya berubah kepada posisi apit kanan, sehingga hari ini jasa mereka untuk merubah saya memberikan satu hasil yang baik. Itu dia sedikit latar belakang perjalanan macam mana coach kita, ikon kita menjadi seorang atlet sepak takraw. Bukan mudah ya murid-murid, dan sekarang ini beliau menjadi tenaga pengajar. Setiap atlet mempunyai rutin yang berbeza. Bagaimana rutin seorang atlet sepak takraw? Kita bersama Coach Putra Gani. Okey, rutin saya sebagai seorang pemain memang daripada awal pagi saya dikejutkan oleh ayah saya supaya bersiap lebih awal. Dan sebenarnya memang satu perkara yang malaslah sebenarnya sebagai seorang pemain dulu di peringkat awal saya meminati sukan ini. Walau bagaimanapun sedikit sebanyak saya sudah biasa, sebenarnya sepak takraw ini memerlukan satu disiplin yang sangat tinggi. Bangun awal, mandi, solat dan sebagainya. Di situlah bermulanya bahawa kekuatan diri kita kalau kita mampu sebenarnya melawan malas dan sebagainya, kita akan terus bergerak dengan lebih maju. Maksudnya kita akan terus menguasai kemahiran-kemahiran yang lain dari segi disiplin. Dan ketika ayah saya mengejut saya waktu pagi, dan setiap tahun maknanya setiap pagi saya akan jogging seperti biasa dan juga pergi ke satu tempat latihan yang saya kira bersama dengan rakan-rakan ataupun rakan-rakan ayah untuk saya bermain sepak takraw. Sebelum saya bermain sepak takraw, ayah akan maklumkan supaya lakukan stretching terlebih dahulu supaya dapat mengelakkan kecederaan dan juga dapat meningkatkan suhu badan saya agar saya lebih selesa bermain sepak takraw. Di situlah bermulanya saya akan bergaul dengan pemain-pemain yang saya kira sangat mahir dalam sepak takraw. Dan saya sangat-sangat teruja apabila bersama-sama mereka. Di situlah saya melihat kemahiran sepak takraw yang begitu tinggi apabila ayah saya sebagai jurulatih sangat-sangat tegas bersama rakan-rakan beliau, kerana memang ayah saya seorang yang sangat berdisiplin dan juga tegas. Di situlah saya mula belajar bukan sahaja dalam permainan sepak takraw, tetapi dari segi sudut disiplin itu sebenarnya yang akan memacu seseorang untuk lebih berjaya dalam apa jua bidang kita ceburi. Walau bagaimanapun, langkah yang ayah saya lakukan, terapkan kepada saya bukan sahaja sebagai seorang pemain sepak takraw, beliau banyak mengajar saya bagaimana untuk menjadi jurulatih yang hebat dalam sukan sepak takraw.
struktur kaedah latihan yang sistematik, ansur maju yang sangat mudah perlu sebenarnya dalam sukan sepak takraw ini. Ini memberikan kelebihan kepada saya dalam menceburi sukan sepak takraw ini sebagai rutin harian. Di samping itu juga ayah saya membawa banyak kejohanan di dalam Malaysia ini, antaranya kejohanan di peringkat negeri, Grand Prix ketika itu sangat-sangat famous lah sebenarnya untuk saya ikuti. Di situlah saya banyak berkenalan dengan pemain-pemain yang pernah membawa pingat untuk saya sebenarnya mendapatkan peluang keemasan itu. Di situlah sebenarnya rutin saya sebagai pemain sepak takraw bermula pada waktu pagi sehinggalah waktu petang saya perlu bermain dalam gelanggang bersama orang yang lebih tua daripada saya. Banyaklah saya dapat pengalaman dan juga saya perlu juga ayah saya banyak menekankan dalam dari segi akademik supaya saya tidak tertinggal agar seimbang sukan dan juga akademik. Rutin saya sebagai jurulatih di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, sebenarnya pengalaman saya 6 tahun di sekolah sukan tersebut. So rutin saya pada waktu pagi selepas solat subuh saya akan menghantar anak saya ke pengasuh. Selepas pada itu sebenarnya saya akan masuk sekolah dan start bermulanya pukul 7 pagi pemain-pemain akan berkumpul depan saya untuk beratur dan saya akan pastikan setiap pemain berada dalam keadaan baik, sihat dan boleh melakukan aktiviti yang akan saya jalankan seperti biasa. Sehinggalah pukul 8.30 pagi rutin sebagai jurulatih akan tamat dan saya akan pastikan atlet saya tidak cedera, dapat melakukan aktiviti dengan baik dan juga enjoy menepati objektif pengajaran pada pagi tersebut. Dan seterusnya atlet akan masuk ke kelas seperti biasa pada pukul 9.30 dan kami akan masuk sebagai jurulatih masuk ke bilik jurulatih seperti biasa untuk membuat perkara seperti filing dan sebagainya. Seterusnya latihan akan bermula pada pukul 4 sehingga pukul 6.30 di mana jurulatih perlu menekankan seperti saya akan tekankan dari segi kejurulatihan ataupun kaedah latihan yang lebih sistematik kepada pemain-pemain dan juga satu latihan kepada atlet-atlet seperti biasa sama ada kecergasan ataupun latihan di gelanggang. Baik, selepas saya berada di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, pada tahun ini juga pada tahun 2022 saya berkhidmat di tempat yang baru iaitu di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Perubahan yang saya kira untuk meningkatkan satu kemahiran kepada saya sebenarnya dari segi sudut akademik. Dalam masa yang sama, saya tidak tinggal untuk sukan sepak takraw sebenarnya. Banyak jemputan dari peringkat negeri dan juga kebangsaan untuk saya sharing tentang sukan sepak takraw. Sebagai contohnya, baru-baru ini Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Terengganu menjemput saya sebagai pengarah teknikal untuk memastikan pemain-pemain bawah 18, 15 dan juga 12 mereka menepati teknikal dalam sepak takraw, perancangan yang baik agar mereka menepati sasaran yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Alhamdulillah, pasukan Terengganu telah berjaya menjadi juara keseluruhan baru-baru ini di kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Itu antara penglibatan saya sebenarnya dipanggil untuk jemputan di peringkat kebangsaan. InsyaAllah selepas ini akan ada lagi untuk kita bersharing ilmu ataupun berkongsi ilmu dengan kepakaran yang saya ada dalam sukan sepak takraw. Dan saya rasa 2-3 jemputan juga saya akan menerima dengan saya kira di peringkat sekolah pun juga ada. Walau bagaimanapun kita sebenarnya saya sebagai jurulatih akan berkongsi apa saja. Bukan saya sebagai jurulatih saja, sebagai pemain, sebagai motivasi kepada atlet-atlet dalam membantu prestasi sepak takraw
kepada pelapis-pelapis yang mewakili negara, yang paling penting akan membawa satu pencapaian yang gemilang untuk negara satu hari nanti. Okey, sebenarnya pengurusan masa itu adalah sangat penting yang saya perlu uruskan antara kerjaya dan juga keluarga. Pada waktu pagi saya akan pastikan anak-anak saya akan sampai ke destinasi yang sepatutnya seperti di sekolah, tempat pengasuh, dan selepas itu saya akan pastikan kerja urusan saya di tempat saya kerja itu akan berjalan dengan baik. Dan sekarang ini saya berada di IPG, sudah tentunya saya berhadapan dengan satu pelajar yang besar yang mudah menguruskan sebenarnya pembelajaran mereka berbanding saya di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Walau bagaimanapun dengan senario yang berbeza ini sebenarnya memberikan satu kelebihan kepada saya dalam menguruskan kerjaya dan juga keluarga. Sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting kita tahu di mana keperluan yang penting untuk keluarga dan yang mana keperluan yang sangat penting untuk kerjaya saya. Kenapa saya memilih bidang pendidikan yang sebelum ini saya berada dalam bidang sukan? Sebenarnya saya suka satu cabaran yang baru. Sebelum ini saya 6 tahun sebagai coach. Sebelum saya menjadi coach, saya sebagai pengajar di sekolah harian biasa. Dan kini saya sebagai pensyarah. Seperti yang saya katakan, saya sangat suka satu senario yang baru, cabaran yang baru yang boleh meningkatkan saya dari segi akademik dan juga menambah kemahiran dalam bidang akademik. Dan itu sebenarnya adalah memberikan saya satu kekuatan yang baru untuk saya meneruskan dalam perkhidmatan saya dalam masa depan dan juga kerjaya saya. Itu sebenarnya saya memilih cabaran dalam pendidikan. Okey, sebenarnya di samping saya sebagai jurulatih, sebagai pemain, saya minat masak kan. Apabila isteri saya sibuk dengan kerjaya, tak dapat membantu menyediakan makanan, tugas saya lah. Jadi saya sangat minat dalam memasak sebenarnya. Jadi sedikit kelebihan yang saya minati itu, saya cubalah Google ataupun saya tengok YouTube dan sebagainya. Memang ada masa yang sesuai, saya akan masak dengan favourite saya lah, sotong sambal merah saya lah. Dan juga pelbagai lagi menu yang saya cuba dan saya akan praktikkan di dapur. Alhamdulillah menjadi. Sebenarnya siapa nak rasa boleh cubalah nanti. Itu dia tadi, rutin sebagai seorang atlet sepak takraw dan juga rutin sebagai seorang pensyarah. Bukan mudah kena buat rutin saya pula. Okey, pencapaian saya dalam sepak takraw sebagai pemain sebenarnya banyak sebenarnya. Di peringkat awal pembabitutan saya apabila saya bermain di peringkat Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia bawah 15 tahun. Ketika itulah bermulanya saya menjadi juara pada bawah 15 tahun dan juga mendapat apit kanan terbaik untuk negeri Terengganu. Rentetan daripada itulah saya memasuki Sekolah Sukan Malaysia di Bukit Jalil pada tahun 1997. Dan sebenarnya apabila saya memasuki Sekolah Sukan Bukit Jalil, bermulalah era saya memasuki ke pemain yang lebih profesional, yang lebih matang dan juga berdisiplin. Saya juga menggondol ketika itu mewakili Sekolah Sukan Bukit Jalil 2 emas pasukan dan juga regu. Dan itu adalah antara pencapaian yang terbaik saya sebenarnya. Dan sehinggalah saya dipilih mewakili negara di Asian School Game
pada tahun 1998 saya mengondol pingat perak dan 1999 di Langkawi sebenarnya. Ketika itu pada tahun 1999 hanya pingat perak juga saya dapat. Disebabkan pada tahun 1998 dan juga 1999 dengan pencapaian saya yang baik dalam sukan sepak takraw di peringkat negeri juga, saya banyak membantu negeri Terengganu dan juga Selangor menggondol pencapaian juara antara negeri ketika itu Grand Prix kebangsaan peringkat remaja dan juga senior. Dan disebabkan pencapaian itulah saya dipilih untuk mewakili negara pada tahun 2003 di SEA Games Hanoi. Sebelum saya masuk 2003, saya juga dipanggil pada tahun 2002 untuk mewakili negara di Busan, Korea ketika itu. Tapi sebenarnya bukan rezeki saya lagi untuk saya mewakili negara. Saya tidak terpilih pada tahun 2002, saya dipanggil balik lagi pada tahun 2003. Dan 2003 saya hanya mendapat pingat perak antara pasukan dan juga regu. Dan 2 tahun saya berlatih di Bukit Jalil ini juga, di tempat berhampiran dengan sekolah saya. Saya mewakili negara pada tahun 2005 di Cebu, Filipina. Itulah pencapaian tertinggi yang paling baik yang saya kenang. Pengalaman manis saya menggondol pingat emas acara regu ketika itu. Dan selepas pada itu saya wakil negara pada tahun 2006 di Doha, Qatar, pingat perak, dan 2010 pingat perak juga di Guangzhou, China. Itu antara pengalaman dan juga pencapaian terbaik saya, dan juga antaranya anugerah-anugerah lain yang saya terima seperti Ahli Mahkota Terengganu pada tahun 2004 dan juga anugerah Melayu Cemerlang pada tahun 2005, 2006 dan juga di peringkat negeri anugerah khas diberikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk penglibatan saya sebagai pemain ketika itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang menghargai jasa saya sebagai pemain. Okey, pengalaman manis saya sebagai pemain banyak sebenarnya, antaranya iaitu di kejohanan Sukma pada tahun 2002. Saya mewakili negeri Terengganu dan ketika itulah sebenarnya Terengganu sebelum itu belum mencapai pingat emas sebenarnya. Jadi antara kejayaan manis saya sebelum saya pergi ke mewakili negara, Sukma saya mewakili Terengganu mendapat pingat emas. Masa tu saya dapat wakil Terengganu pingat emas. Antara permulaan saya sebagai pemain. Di samping saya mewakili negeri selepas itu, di mana saya mewakili negeri Terengganu, negeri Selangor dan juga mewakili PDRM untuk merangkul juara dalam Piala Emas KJ Johari. Rentetan daripada kemenangan Sukma itulah saya dipancing oleh negeri-negeri untuk saya bermain untuk mereka. Selepas saya menjuarai di peringkat tempatan, ketika itu kejohanan Grand Prix, Piala Emas KJ Johari, saya banyak membantu negeri-negeri untuk menjadi juara. Dan selepas saya mewakili negeri, pencapaian terbaik saya selepas itu saya dipanggil untuk mewakili negara pada tahun 2002 di Korea Busan, dan selepas itu saya mewakili negara juga pada tahun 2003, dan yang saya paling ingat sampai bila-bila sebagai pemain, saya memenangi pingat emas dalam acara regu di Cebu, Filipina. Kerana pengalaman yang saya kira sangat-sangat mendebarkan, yang mencabar sebenarnya diri saja, adakah mampu saya sebenarnya untuk mencapai impian membawa emas yang ketika itu 12 tahun. Last pada tahun 1994 dan 2005 adalah selepas saya dapat membawa pulang pingat emas. Jadi itu antara kenangan manis saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada jurulatih yang melatih saya, Saha Omar, Iskandar Arsyad, dan juga pihak Majlis Sukan Negara ketika itu, Majlis Sukan Negeri yang banyak membantu untuk pencapaian yang gemilang ini. Dan kepada rakan saya, iaitu sahabat saya Norman Nizam Ahmad,
antara tekong saya yang juga mempunyai kelebihan yang banyak membantu ketika saya mencapai pingat emas. Okey, pengalaman pahit saya juga mestilah kita ada pengalaman manis, mestilah ada pengalaman pahit. Okey, pada tahun 2002 ketika itu saya dipanggil untuk mewakili negara di kejohanan Sukan Asia Incheon ataupun Busan ketika itu. Saya dipilih bersama-sama dengan skuad nasional. Ketika itu juga saya praktikum sebagai guru pendidikan jasmani. Saya perlu membagikan masa sebagai pemain, sebagai seorang pegawai pendidikan yang saya perlu tempuhi dalam masa yang sama. Ketika itu saya di Sekolah Kebangsaan Merbau Sempak. So memang sangat jauh dan saya perlu menaiki motor untuk sampai ke destinasi iaitu di Bukit Jalil. Ketika itu training, latihan di Bukit Jalil dan saya selepas malam saya perlu balik ke sekolah. Saya perlu menyiapkan RPH untuk saya mengajar pada esok hari. Dan guru besar ketika itu sangat baik bertimbang rasa dengan saya. Selepas saya melakukan RPH di dalam kelas, saya boleh bergerak ke Bukit Jalil. Malangnya pada tahun tersebut, antara yang menyedihkan saya sebenarnya ketika itu 2 minggu sebelum saya berangkat ke Busan, Korea, saya dimaklumkan oleh jurulatih bahawa saya tidak terpilih untuk mewakili negara. Jadi sebenarnya sebagai seorang pemain, saya terus sabar. Memang saya menangis ketika itu dan saya sebenarnya rasa sangat putus asa pada waktu itu. Dan saya rasa saya dah mencuba sebaik mungkin apa yang jurulatih lakukan. Tetapi sebenarnya ada yang lebih baik daripada saya. Saya anggap itu sebagai satu kekuatan kepada saya untuk saya terus mencabar diri saya sebagai pemain selepas ini. Dan saya sebenarnya bukan seorang yang berputus asa dengan keputusan tersebut. Jadi saya akan menjadi seorang pemain yang lebih berkaliber sekiranya saya akan bersabar. Jadi dengan rentetan kenangan pahit itu sebenarnya ada hikmah di sebaliknya kerana saya diberi kejayaan pada tahun 2005. Cabaran saya sebagai pemain memang sangat besar. Di peringkat awal dulu sebagai pembabitian di peringkat sekolah memang ada juga cabaran, tetapi apabila melibatkan di peringkat mewakili negara sudah tentu cabaran yang sangat hebat sebenarnya. Jadi cabaran sebagai saya perlu waktu pagi, saya akan bertungkus lumus dengan kaedah latihan yang keras di Bukit Jalil ketika itu. Sudah tentunya keadaan yang sangat letih, stres dan kita perlu mencapai kemenangan di setiap kejohanan, bukan saja di peringkat tempatan tetapi di peringkat antarabangsa ketika itu yang memerlukan kemenangan demi kemenangan. Apabila saya juga antara nama yang boleh saya kira dapat membantu sukan sepak takraw sebenarnya ketika itu. Dan cabaran-cabaran seperti kecederaan juga saya telah terima, di mana saya telah menerima kecederaan di bahagian kaki kerana kita sebagai apik kanan sudah tentunya akan menerima satu bebanan yang tinggi kepada kaki. Walau bagaimanapun, di Bukit Jalil kita ada satu fisio yang sangat bagus juga membantu saya. Tetapi sebenarnya itu tidak menghalang saya. Itu yang dikatakan cabaran yang perlu kita uruskan dengan baik sebagai seorang pemain. Jadi setiap peluang yang ada diberikan kepada saya, sudah tentunya saya akan mengurus sebaik mungkin supaya tidak menjadi satu masalah bukan saja kepada tim, malah kepada saya sendiri. Jadi cabaran-cabaran yang saya perlu hadapi dengan keluarga saya jauh di Terengganu dan kerjaya saya sebagai seorang pendidik ketika itu. Jadi saya perlu uruskan dengan sebaik mungkin supaya matlamat saya untuk negara akan dicapai. Syabas dan juga tahniah. Terlalu banyak kejayaan dan juga pencapaian yang diperolehi oleh ikon kita. Saya memang tak ambil spring lah.
Okey, dah ada banyak dah info yang coach kita kongsikan kepada anda penonton bersama Icon hari ini. Tapi coach, tadi dah kongsikan dah pencapaian sebagai seorang atlet sukan takraw. Ya. Tapi nak tahu juga sebab coach kita ni pernah juga menjadi jurulatih. Pencapaiannya hebat. Apa dia coach boleh kongsikan sikit? Okey, pencapaian sebagai jurulatih sudah tentunya banyaklah selama 6 tahun di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Yep. Antaranya yang paling manislah Din iaitu pencapaian mendapat 2 pingat emas di Thailand Sports School Game. Kita beat sekolah-sekolah Thailand bawah 16 dan juga bawah 14 tahun acara berpasukan. Dan saya membawa pasukan negara di Asian School Game pada tahun 2018 dan 2019 pingat perak. Di atas kejayaan itu sebenarnya saya diberi satu anugerah iaitu anugerah jurulatih berjaya. Wow. Yang pertama. Yang kedua pada tahun ini yang terbarulah saya mendapat pengiktirafan guru cemerlang kategori jurulatih cemerlang. Dahsyat. Itu antara kejayaan di peringkat jurulatih lah sebenarnya yang boleh saya sharing kepada semua. Coach kita sewaktu di Manila 2005 menewaskan Thailand, jadi jurulatih anak murid pun menewaskan Thailand. Hebat, sangat-sangat hebat. Tapi kan coach, banyak dah tadi cerita kan. Nak tahu jugalah, mungkin ramai peminat sukan takraw nak tahu 3 perkara pasal coach yang tak pernah lagi share dekat mana-mana. Ni rahsia sikitlah. Okey. 3 perkara 3 perkara coach saya kira ni. Yang pertama. Okey, 3 perkara. Yang pertama sebenarnya saya suka berkebun. Berkebun. Cucuk tanam kan, dekat belakang rumah apa semua. Jadi saya suka kalau wife saya dia sibuk kan, saya pergi belakang rumah, saya cubalah tanam apa ni? Tanam contohnya yang ubi. Ubi. Bawang ke kan. Pokok pandan ke kan. Saya cuba. Sebab orang tak tahu apa yang saya suka sebenarnya, tapi itulah yang saya belajar. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua saya suka memasak. Masak. Coach, belajar sendiri ke ataupun tengok YouTube ke ataupun semula jadi? Terror terus. Semula jadi pun ada juga cewa kan. Sebenarnya saya suka tengok YouTube kan. Saya suka dengan pengalaman sedia ada, maksudnya daripada isteri saya juga suka memasak. Jadi rentetan pada itulah saya pun belajar melalui Google dengan sendiri. Sebab passion kita. Bila kita passion, kita minat, kita akan cuba. Antara favourite saya lah dekat rumah iaitu sotong sambal merah. Sotong sambal merah. Itu favourite saya lah. Itu favourite saya lah. Itu kalau pejam mata pun boleh jadi ya. Boleh lah. Okey, baru 2. Yang ketiga coach. Okey, yang ketiga ialah saya peminat Manchester United. Alamak, dia #GGMU lah. Kita tak boleh lah coach. Saya Liverpool. Oh, Liverpool. Bermusuhan lah ikut kata pada. Okey, itu dia 3 perkara yang orang tak tahu berkenaan dengan coach putra kita. Coach, nak tahu juga komen coach berkenaan dengan perkembangan sukan takraw di Malaysia kita, terutama sekali dalam pembangunan atlet murid di peringkat sekolah, coach. Okey, kalau dilihat dengan senario sepak takraw di peringkat pembangunan sebenarnya, memang rancak. Memang rancak. Apa yang saya boleh share dan saya boleh kongsi sebenarnya, baru-baru ini pada 15 bulan September, satu pelancaran pengukuhan bakat yang dilancarkan oleh YBMK sebenarnya dan juga dengan kerjasama anjuran dari BSKK, Bahagian Sukan Kurikulum dan juga Kesenian, untuk meneruskan sukan sepak takraw ini, bermakna atlet di peringkat bawah, murid-murid di peringkat bawah boleh join sebenarnya. Okey. Itu di peringkat pembangunan. Dan sebenarnya banyak lagi, bukan sahaja dengan program sebegitu. Banyak juga kejohanan seperti Liga Sport SL, Liga KPM dan juga kejohanan-kejohanan di peringkat akar umbi juga. Banyak sebenarnya yang boleh saya katakan sangat memberikan impak kepada bakat-bakat baru di seluruh negara. Baik, jadi kita tak ada risiko kehilangan kemarau atlet pelapis. Kita tak ada risiko. Pool kita sangat besar sebenarnya dalam sukan sepak takraw. Ya, jadi Thailand awas
Okey, coach. 10 tahun akan datang. Di manakah coach melihat diri coach sekarang ini kan? Saya dengar tadi dah habis dah peringkat sarjana. Mungkin nanti berteruskan pula di peringkat PhD. Okey. Untuk 10 tahun akan datang, doakan saya semoga dipermudahkan untuk saya sambung di peringkat PhD pada bulan 10 ini. Dan sudah tentunya pengkhususan saya ke arah sukan sepak takraw. Okey. Di mana saya memang meminati, saya sebagai pemain, saya sebagai jurulatih, sudah tentunya kajian demi kajian tentang sukan sepak takraw ini sangat penting. Yep. Sebenarnya untuk kemajuan dan juga pengukuhan bakat yang kita bincangkan tadi di peringkat akad umbi itu sangat penting dan juga sebagai satu maklumat kepada penggiat dan juga jurulatih-jurulatih. Itu yang saya lihat pada 10 tahun akan datang, kurang-kurangnya saya dapat membantu sukan sepak takraw secara keseluruhannya. Ya, kajian dalam bidang akademik dalam sukan Ya, takraw. Baik, coach, saya suka nak tanyakan soalan ni kepada atlet-atlet yang ada dalam program kita bersama Icon. Setiap atlet tu dia ada berpegang kepada moto. Jadi nak tahu juga Coach Putra, moto yang tersemat dalam jiwa yang akan ada selamanya sewaktu di dalam gelanggang untuk menaikkan semangat. Apa dia, coach? Okey, moto saya sebenarnya sangat mudah, tetapi yang memberikan satu impact yang sangat besar pada diri saya. Yang pertama, kita perlu go for it lah. Okey. Kita apa jua rintangan yang berlaku di hadapan kita, dalam apa jua bidang, kita mesti teruskan walaupun ada kekangan. Go for it. Go for it. Okey. Yang kedua, kita mesti mencipta satu kelainan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu yang saya sentiasa amalkan dalam apa jua bidang. Kalau kata kita tak nak menjadikan ianya sebagai satu rutin. Tapi untuk menjadi yang hebat dan juga berjaya, kita mesti ciptakan satu kejayaan yang luar biasa. Itulah pencapaian saya yang terbaik 2005. Yang ketiga, sentiasa jangan berputus asa. Okey, coach bagi 3 tau. Saya minta 1, ada banyak moto yang dipegang. Okey coach. Harapan dan juga impian coach sebagai yelah sekarang ini tenaga pengajar kan coach kan. Silakan. Okey, sebagai tenaga pengajar, sudah tentunya saya ingin untuk melihat sukan sepak takraw terus maju, membawa satu pencapaian yang gemilang untuk negara. Dan kita harapkan sukan sepak takraw ini akan dijadikan satu sukan yang hebat dan juga kita menggalakkan semua pemain-pemain, bukan saja kita lahirkan sukan sepak takraw ini dalam sukan, tetapi hebat juga dalam akademik. Ya, hebat di dua gelanggang. Ya. Dan kita teringin juga untuk saksikan sepak takraw di sukan Olimpik. Okey, betul. Mana tahu satu hari nanti kan, coach. Okey, terima kasih coach kerana sudi meluangkan masa bersama Icon hari ini. Dan kepada anda, terus menonton Didik TV KPM. Bye-bye. Coach, jom boleh kita main ke rumah. Okey. Ke rumah.